Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada diri saya sendiri, Wan Hakimah dan Nurul Ain akan membentangkan penulisan akademik kod subjek GWCP 1042 kerja khusus yang ketiga, iaitu analisis jurnal. Antara topik yang akan diketengahkan ataupun isi perbincangan ahli kumpulan kami ialah yang pertama, keutuhan wacana, yang kedua, kejelasan, dan yang ketiga, rujukan. Yang pertama, keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapatlah disimpulkan bahawa ianya merupakan satu aspek yang penting kerana ia akan memastikan sama ada sesuatu kesatuan itu boleh dikatakan wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana memainkan peranan penting di dalam penulisan kerana dengan adanya wacana, ianya akan dinilai sebagai satu penulisan yang baik. Keutuhan wacana dapatlah dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Keutuhan yang pertama ialah keutuhan semantik. Di sini saya tampilkan bersama 3 contoh, iaitu sebab dan hasil, sebab dan akibat, dan sebab dan tujuan. Yang pertama, sebab dan hasil. Jika kita lihat daripada ayat, pada akhir tempoh sewaan tersebut, pelanggan diberi pilihan sama ada untuk menyewa semula atau membeli aset berkenaan. Analisis yang dapat saya lakukan ialah, disebabkan tempoh masa sewaan telah tamat, maka hasilnya pelanggan diberi 2 pilihan yang telah dinyatakan. Yang kedua, sebab dan akibat. Jika pelanggan memilih untuk membeli, hanya harga nominal dikenakan. Di sini analisis ialah, penyebab di sini ialah pelanggan membeli, dan pada akhirnya ataupun akibatnya, harganya pelanggan mendapat dengan harga yang nominal. Yang terakhir, sebab dan tujuan. Jika kita lihat daripada ayat, dapatlah saya membuat analisis bahawa sebab yang dinyatakan agar mematuhi jadual pembayaran dengan tujuan menarik minat pelanggan dengan cara memberikan hibah kepada pelanggan. Keutuhan yang seterusnya adalah keutuhan leksikal. Yang pertama, kolokasi, iaitu contoh ayat memberi perlindungan kepada keluarga terdekat seperti anak-anak, isteri dan ibu bapa. Perkataan keluarga terdekat merupakan perkataan tersendiri, akan tetapi ia dikaitkan dengan ibu bapa, isteri dan anak-anak. Yang keseterusnya, pengulangan kata yang sama. Daripada ayat dapatlah kita lihat pengulangan kata takaful dalam teks sebanyak 3 kali diulang oleh pengarang. Yang terakhir, hyponim. Daripada ayat, andai kata prinsip hibah tidak diaplikasikan, syarikat pengendali takaful hanya akan mengagihkan wang manfaat. Perkataan hibah terangkum di dalam makna yang sama, iaitu wang manfaat. Bergerak kepada keutuhan yang seterusnya, iaitu keutuhan gramatikal. Yang pertama, kata hubung pengemban idea. Daripada ayat dapatlah kita lihat kalimah seperti digunakan untuk mengembangkan idea. Selanjutnya, peleburan dan pergantian. Perkataan namun digunakan untuk mengelakkan pengulangan perkataan yang sama, iaitu daripada ayat, walaupun hibah bukanlah merupakan satu prinsip utama kepada pembinaan sesuatu produk perbankan Islam, namun boleh dikatakan bahawa ia boleh dijadikan sebagai satu instrumen sokongan kepada produk-produk tersebut. Ini membuktikan bahawa penggunaan kata namun di dalam ayat ini melambangkan peleburan dan penggantian. Keutuhan yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Contoh ayat, ini berlaku apabila ibu atau bapa menjadi pencarun kepada anaknya dalam produk-produk takaful pelajaran. Analisis yang saya buat adalah, jika perkataan bapa ditekan dan berhenti, ia akan menjadi ayat tanya. Contohnya, ini berlaku apabila ibu atau bapa. Yang seterusnya dan yang terakhir, penggunaan koma. Jika koma diletakkan selepas kata manfaat, maka ayatnya akan bermaksud seolah-olah manfaat dan hasil adalah perkara yang asing di dalam penyataan produk takaful ini. Contoh ayat yang diberikan ialah, begitu juga segala manfaat hasil penyertaan di dalam produk-produk takaful ini juga menjadi hak miliknya. Jika kita menggunakan koma, ia akan menjadi begini. Begitu juga segala manfaat hasil penyertaannya di dalam produk-produk takaful ini juga menjadi hak miliknya. Ia akan menjadi maksud lain daripada yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Hakimah untuk kejelasan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kejelasan. Kejelasan bermaksud jelas, mudah difahami, mudah dibaca dan tidak ada ruang untuk disalah tafsir dan tidak bersifat sama-sama. Kejelasan ini menggunakan kata-kata yang pendek dan ringkas daripada kata-kata yang panjang dan berbelit-belit. Kejelasan isi penting untuk menyemak semula ayat-ayat pendek, yang mana ayat-ayat pendek ini membantu koheren, iaitu kesinambungan, sementara ayat-ayat yang panjang
membantu kohesi iaitu kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Jadi, kita tengok semula apakah perkara penting dalam penulisan yang jelas untuk menghasilkan penulisan akademik yang mantap. Yang pertama, susunan dan organisasi sosial secara kasar. Yang kedua, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kekal dan fokus isi utama. Yang keempat, jadikan penulisan itu menarik. Yang kelima, tulis untuk sasaran pembaca yang mana kita tahu siapakah sasaran pembaca penulisan kita. Dan yang keenam, kaitkan isi dalam perenggan kohesif dengan idea utama dan sebagainya. Berdasarkan dapatan saya, kejelasan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu koheren dan kohesi. Jadi, yang pertama sekali, apa itu koheren? Koheren atau lebih dikenali sebagai runtutan juga bermaksud kesinambungan. Ianya berkenaan dengan cara susunan idea di dalam sesuatu wacana, yang mana idea-idea diaspirasi dan dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan yang logik serta disokong dengan bukti dan contoh. Koheren juga memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis dalam menulis artikel. Kesinambungan idea merupakan urutan antara satu ayat dengan ayat yang lain sebagai kesatuan fikrah. Aliran idea hendaklah ditulis secara berterusan dan sistematik, lancar, bertalian dan juga logik. Antara contoh koheren yang saya sertakan ialah contoh ayatnya ialah kuih bakul ialah kuih tradisional dan popular menjelang sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Nama kuih ini dalam bahasa Cina ialah Niangao yang membawa maksud peningkatan hidup pada tahun yang mendatang. Jadi berdasarkan contoh ayat di atas, perkara yang telah ditebalkan mempunyai tautan yang mewujudkan kesinambungan idea antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Seterusnya, antara elemen koheren yang dapat saya analisis berdasarkan jurnal kumpulan saya pilih ialah contoh ayatnya, skop perbincangan artikel ini mengenai pemakaian prinsip hibah di institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia. Sungguh pun, sistem kewangan Islam secara umumnya boleh dikategorikan kepada tiga komponen utama, iaitu institusi perbankan Islam, industri takaful dan pasaran modal Islam. Namun, oleh kerana perbincangan mengenai semua kategori tersebut adalah terlalu luas, maka penulis akan membataskan perbincangan kepada dua komponen sahaja, iaitu perbankan Islam dan takaful. Jadi, secara analisisnya, terdapat hubungan koheren antara ayat-ayat di atas. Kesinambungan idea antara idea pertama dan kedua dapat dilihat dengan jelas, iaitu penjelasan terhadap tiga komponen utama sistem kewangan Islam beserta contoh-contohnya. Aliran idea pula ditulis secara sistematik di dalam artikel jurnal tersebut yang menggunakan penanda wacana namun dan sungguh pun sebagai penggabung kedua-dua idea untuk menyatakan kepada pembaca bahawa perbincangan komponen tersebut telah diringkaskan menjadi dua komponen utama sahaja, iaitu perbankan Islam dan takaful. Seterusnya, bagi analisis koheren saya yang kedua berdasarkan jurnal ialah yang mana contoh ayatnya, namun atas budi bicara pihak bank ke atas pelanggannya, bank memberikan sebahagian tertentu daripada keuntungan tersebut kepada pelanggannya yang boleh dianggap sebagai hibah atau hadiah daripada bank. Walau bagaimanapun, kaedah pengiraan keuntungan ini masih terikat dengan kaedah biasa pembayaran faedah. Jadi sebagai penjelasannya, ayat-ayat di atas menunjukkan turutan atau kesinambungan idea yang dijelaskan dengan ayat selepasnya. Ianya memudahkan pembaca kerana urutan satu ayat dengan ayat yang lain disusun secara jelas dan sistematik serta disokong dengan bukti dan contoh yang logik. Koheren antara ayat-ayat tersebut menjadi apa yang hendak disampaikan oleh penulis dapat mudah difahami oleh pembaca. Elemen yang kedua bagi kejelasan pula ialah kohesi, iaitu tautan. Kohesi ini merujuk kepada aspek formal bahasa dalam satu wacana ataupun teks. Tautan ataupun kohesi ini menghasilkan kesepaduan dalam sesuatu wacana sekaligus mampu menghasilkan wacana yang lengkap. Kesepaduan bermaksud keserasian antara perkataan, frasa ataupun ayat.
Jadi, contoh ciri-ciri penulisan kohesi ialah yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang kelima, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain dengan tepat. Tautan atau kohesi ini dibahagikan kepada 4 jenis, tetapi saya hanya menyatakan 3 daripadanya. Yang pertama ialah tautan rujukan, yang mana perkataan ganti nama diri dan kata nama tunjuk yang digunakan untuk merujuk seseorang ataupun sesuatu benda atau tempat dalam sesebuah penulisan. Sebagai contoh, Abu Ali dan Ahmad ke kantin. Mereka ke sana untuk membeli nasi. Jadi, dalam contoh ayat di atas, kata ganti nama diri yang ketiga, mereka digunakan sebagai pertautan dengan orang yang dirujuk dalam ayat tersebut, iaitu Abu Ali dan Ahmad. Bagi jenis kohesi yang kedua pula, iaitu tautan penggantian, ialah kata atau frasa yang berfungsi untuk menggantikan kata atau frasa dalam ayat sebelumnya. Sebagai contoh, seluruh negara mengharapkan pasukan bola sepak memenangi pertandingan ataupun perlawanan akhir menentang Indonesia, dan seterusnya menjulang Piala Suzuki yang menjadi rebutan pasukan bola sepak negara serantau. Harapan rakyat Malaysia tersebut tertunai apabila pasukan bola sepak negara berjaya melakukannya. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, tautan penggantian berlaku apabila ada perkataan yang berfungsi untuk menggantikan kata atau frasa dalam ayat sebelumnya, seperti memenangi perlawanan akhir digantikan dengan melakukannya. Jenis tautan yang ketiga ialah tautan leksikal, yang mana pertautan antara perkataan atau frasa dengan perkataan atau frasa dalam ayat sebelumnya secara semantik berlaku melalui pengulangan kata atau frasa yang sama bentuk dan makna atau hampir sama makna, iaitu sinonim, hiponim dan kolokasi. Bagi tautan leksikal yang pertama, iaitu pengulangan kata atau frasa yang sama bentuk, ianya berlaku apabila penulis ingin mengekalkan tumpuan pada topik yang ingin dibincangkan. Sebagai contoh, selepas 53 tahun negara mencapai kemerdekaan, bahasa kebangsaan masih belum dilestarikan sepenuhnya sebagai bahasa ilmu tinggi dan bahasa komunikasi. Dalam hal ini, usaha memasyarakatkan bahasa kebangsaan masih perlu diperkasakan dalam segala bidang yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu. Bagi tautan leksikal yang ketiga pula ialah pengulangan hiponim ataupun pengulangan perkataan atau frasa yang melibatkan makna khusus ataupun umum. Contohnya, perkataan nuri, kakak tua, murai dan merpati adalah antara makna khusus yang berada dalam lingkungan yang mencakupi tautan makna umum, iaitu buruh. Bagi jenis tautan leksikal yang keempat pula ialah pengulangan kolokasi, iaitu kekumpulan kata atau frasa yang mempunyai tautan idea, topik, situasi atau konteks. Contohnya, jika sesuatu penulisan itu menceritakan tentang sukan badminton, maka frasa atau idea yang disampaikan adalah kerap digunakan seperti gelanggang, servis, raket, perseorangan dan bergu. Seterusnya, antara dapatan analisis kohesi yang digunakan berdasarkan jurnal yang saya pilih ialah contoh ayatnya. Dari sudut ini, Majlis Penasihat Syariah yang ditubuhkan di bank dan syarikat takaful hanya berfungsi untuk membantu dan sebagai pelengkap kepada MPS-BNM. Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan untuk mengeluarkan satu keputusan baru yang belum pernah dikeluarkan oleh MPS-BNM dalam konteks operasi produk-produk syariah di bank masing-masing. Sebagai penjelasannya, ayat di atas menggunakan elemen kejelasan iaitu kohesi dan salah satu jenisnya ialah tautan rujukan. Di dalam potongan jurnal tersebut, dapat saya nyatakan bahawa Majlis Penasihat Syariah di dalam ayat yang pertama telah dirujuk dan digantikan dengan kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu mereka, pada ayat yang seterusnya sebagai pertautan kesepaduan antara dua ayat yang berbeza. Jadi kohesi ini meringkaskan ayat tersebut supaya para pembaca tidak bosan dan mudah memahami apa yang ditulis dan hendak disampaikan oleh penulis.
Selain itu, bagi analisis kohesi yang kedua berdasarkan jurnal kumpulan saya pilih ialah yang mana contoh ayat yang saya pilih ialah prinsip hibah diaplikasikan dalam konteks mengagihkan manfaat takaful selepas kematian peserta adalah untuk memberi perlindungan kepada keluarga terdekat seperti anak-anak, isteri dan ibu bapa. Jadi, melalui pemberian kepada individu yang dikenali sebagai keluarga terdekat ini, maka bayaran manfaat takaful tersebut tidak tertakluk kepada pembahagian secara faraid. Sebagai penjelasannya, bagi potongan teks jurnal tersebut, elemen kohesi iaitu tautan penggantian dapat dilihat dengan jelas di mana penulis menggunakan perkataan pemberian bagi menggantikan frasa mengagihkan manfaat takaful di dalam ayat yang sebelumnya. Tautan penggantian ini penting sebagai kepelbagaian struktur ayat di dalam penulisan akademik untuk menarik minat dan sifat ingin tahu para pembaca. Penggunaan kata hubung yang tepat dan tanda baca yang betul juga menjamin pemantapan penulisan akademik. Seterusnya, rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu. Dalam metodologi penyelidikan, ia menandakan perkara yang telah anda tinjau dan dirujuk dalam teks dalam kerja penyelidikan anda. Ia bukan satu-satunya cara untuk mengakui atau secara tidak langsung menunjukkan rasa terima kasih ke arah sumber-sumber dari mana maklumat itu dikumpulkan. Oleh itu, terdapat beberapa gaya penyenaraian sumber rujukan yang digunakan. Antaranya ialah American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), Chicago Citation Style (CCS), Cherubim Citation Style dan lain-lain. Walau apapun gaya yang digunakan, penulisan bahan rujukan mestilah secara piawai iaitu tidak menggunakan gaya penulisan rujukan yang bercampur aduk. Antara peraturan-peraturan yang perlu dalam mengaplikasi rujukan APA daripada teks ialah meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Seterusnya, suntingan daripada teks iaitu sedutan kata atau parafrasa. Parafrasa merupakan salah satu cara meminjam idea dari salah satu sumber tanpa plagiat. Parafrasa merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeza agar membuatnya lebih mudah difahami. Manakala parafrasa pula ialah seseorang itu menulis akademik haruslah berkemampuan menulis semula idea gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk baharu. Seterusnya, peraturan dan aplikasi menulis nama pengarang di dalam bibliografi dan juga rujukan. Bagi pengarang Arab, nama hendaklah ditulis mengikut nama keluarga, manakala nama pengarang Melayu pula ditulis dengan lengkap tanpa memasukkan bin atau binti dan juga gelaran. Seterusnya, bagi nama pengarang berbangsa Cina ditulis nama keluarga diikuti huruf pertama untuk nama yang seterusnya. Selain itu, bibliografi. Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut. Yang pertama, entry hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang, perlulah disusun mengikut entry judul sahaja. Yang kedua, entry juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item dan selang dua baris bagi entry yang seterusnya. Bibliografi yang ketiga ialah setiap entry bermula di tepi margin kiri dengan baris kedua dikedalamkan 5 jalur. Antara sumber-sumber rujukan melalui bibliografi ialah yang pertama, buku, jurnal, majalah, akhbar,
dan sebagainya. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.